الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, pertama-tamanya setinggi-tinggi kesyukuran kita rapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan keizinannya kita dapat lagi meneruskan pengajian pada malam ini. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Kerana bagaimana yang kita tahu, tanpa keizinan Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu untuk melakukan apa yang telah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh melakukan segala kebaikan di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala kebaikan yang kita lakukan sambil dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita hendaklah bersyukur di atas segala perbuatan kebaikan yang kita lakukan. Dan kita jangan lupa untuk sama-sama mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rasul kepada kita, rasul akhir zaman yang diutuskan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Dan kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah, ikutan yang baik. Kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan akhlak yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tidak memahami Al-Quran, kita tidak mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran, amatlah rugi kita ini, kerana tidak dapat memahami, tidak dapat mengetahui apakah ciri-ciri dan akhlak-akhlak yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita dalam rumah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan malaikat kepada kita pada malam ini, yang malaikat tersebut menaungi kita pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala berbanding mereka-mereka yang masih lagi berada di rumah, masih lagi cuma syok tengok meeting utama ataupun tengah
warna-warni ke apa je lah, apa je lah. Berbanding mereka-mereka yang ada di rumah yang sibuk dengan hal dunia, berita-berita dunia, berita semasa, berita dalam negeri dan sebagainya. Berbanding dengan kita yang ada di sini, kita ni dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak nampak saya malaikat. Kalau nampak semua orang datang, semua orang akan datang berduyun-duyun datang ke surga. Sebab apa? Sebab nampak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala itu nampak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ganjaran itu kita tak nampak. Bagaimana dosa pahala kita lakukan kebaikan, kita mendapat pahala. Tapi bagaimana bentuk pahala itu? Adakah ia berupa duit? Adakah ia berupa emas, tongkol dan sebagainya? Kita tak nampak. Jadi walaupun kita tak nampak, kita telah mendapat nama Allah Subhanahu Wa Taala dan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita melakukan kebaikan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka-mereka yang lalai, masih lagi lalai, kita mendoakan agar mereka itu mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Bukan semua di kalangan mereka itu ada masyarakat. Maksudnya ada perkara yang boleh menyekat dia datang untuk memakmurkan surau kita. Tak. Ada di antara mereka yang sihat, go-nego, sihat, persahabatan, jogging, boleh jogging, boleh main basketball, boleh main futsal, boleh bermain dengan anak-anak, boleh bermain dengan cucu dan sebagainya. Tak ada sakit apa-apa, tapi di bawah waktu dia tidak mahu datang ke surau. Jadi kita mendoakan agar mereka mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin mereka itu telah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mendoakan lagi semoga mereka itu mendekatkan diri dengan, sambil mereka mendekatkan diri dengan surau dan mereka memakmurkan surau. Jadi kita tidak mahu mereka itu ketinggalan. Walaupun jelas, maksudnya walaupun mereka itu melakukan amal ibadah di rumah dan walaupun dia bersama dengan melakukan solat berjemaah bersama dengan anak-anak, tetapi kalau mereka melakukan di masjid ataupun di surau-surau itu lebih baik. Kerana perjalanan kita ke masjid itu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berbeza dari segi fadilah ataupun kelebihan kalau mereka itu memujiakan ataupun memakmurkan masjid-masjid dan surau-surau. Kerana itu kan Rasulullah, kalau kita lihat bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Kuba, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mendirikan masjid. Rasulullah tidaklah pergi itu cari rumah orang, tak. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mendirikan masjid untuk menyatu padukan mereka-mereka yang telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, duduk mendengar nasihat, mau'izatun hasan, peringatan yang baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan didirikan masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, didirikan masjid juga. Pertama kali yang dilakukan ialah mendirikan masjid Nabawi, cari tapak untuk mendirikan masjid Nabawi. Jadi itulah kelebihan yang dipandang remeh oleh sebahagian daripada kita umat Islam, yang dianggap boleh dikatakan bila umat Islam masing-masing memandang remeh umat Allah Subhanahu Wa Taala, umat Islam itu akan mundur. Kerana kita memerlukan kerja ataupun suatu kerja itu kita memerlukan di dalam satu jamaah. Kalau memakmurkan surau ini masing-masing berganding bahu untuk memakmurkan surau ini, maknanya keceriaan surau akan nampak, akan terseluar. Kalau seorang, dua orang,
memanglah ada nampak tapi kurang segi. Cuma kita lihat perbezaan di antara bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain. Bila bulan Ramadan tu lain aura dia. Orang ramai, orang pun masing-masing bersemangat. Tapi maknanya amat mengecewakan lah bila hanya bulan Ramadan saja yang yang menjadi bulan, seolah-olahnya bulan Ramadan dikhususkan untuk beribadah, bukan bulan-bulan lain. Begitu juga dengan selawat Maulid dikhususkan pada Maulidul Rasul saja, tidak bulan-bulan lain. Maka dari itu perlu dilakukan pada bulan-bulan lain. Jadi itu sebagai mukadimah kita pada malam ini. Jadi saya sangat panjang mukadimah, bimbang dan panjang sangat. Itu habis hasil pula. Jadi kita terus kepada pengajian kita berkenaan dengan fiqh mazhab Syafi'i dalam bab jihad. Jadi jihad ini bagaimana yang kita tahu tidak disyariatkan ketika mana Rasulullah SAW berada di Mekah. Dan Rasulullah SAW pada waktu itu masih lagi terlalu sedikit pengikut Nabi SAW, dan kekuatan umat Islam pada ketika itu tidak mampu untuk menandingi kekuatan orang-orang Quraisy pada ketika itu. Jadi sebab itulah tidak disyariatkan jihad pada ketika mana Rasulullah SAW berada di Mekah. Walaupun dengan kemasukan beberapa panglima Islam, panglima kafir, dulu kafir, musyrikin masuk Islam, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar Al-Khattab. Nah, antara dua orang yang dikeruni oleh orang Quraisy pada ketika itu. Walaupun mereka yang kedua mereka yang masuk Islam pada ketika itu masih lagi tidak disyariatkan, tidak diwajibkan berjihad ketika mana berada di Mekah. Tetapi apa yang boleh dilakukan ketika mana Umar Al-Khattab memeluk agama Islam? Umar Al-Khattab ini boleh memecahkan di antara hak dan batil, maknanya betul dan maknanya salah. Dan pada ketika Umar Al-Khattab memeluk Islam, selepas itu barulah Rasulullah SAW dapat menghadap Kaabah itu, beribadah di hadapan Kaabah tanpa gangguan. Sebelum Umar Al-Khattab ni memeluk Islam, Rasulullah SAW sentiasa diganggu bila Nabi SAW pergi ke Kaabah untuk beribadah. Diganggu oleh orang kafir Quraisy yang benci kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sampaikan saudara mara sendiri dalam hati mereka ada niat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad ni bukan cara-cara orang. Dia ni adalah Rasulullah. Mari dia pun ada 5 tidak boleh, kerana dia telah ditentukan oleh Allah SWT menjadi Rasul pada akhir zaman. Jadi berbagai-bagai cubaan. Antaranya Abu Jahal sendiri dia angkat batu di atas Kaabah, 4 batu di atas kepala Nabi. Tapi dia tak boleh, kerana dia nampak seekor unta yang besar. Tadi nampak lagi dalam hidup dia, unta yang besar itu nak telan Abu Jahal, menyebabkan dia tak nak buat apa. Batu dia tu jatuh begitu saja, tidak jatuh di atas kepala Nabi. Dan dia lari mentang-mentang ketakutan, lari dalam keadaan ketakutan. Kerana jejak yang ada kepada Nabi, orang lain tak nampak pun. Jadi bila orang lain tanya, apa Abu Jahal lari? Takut pun dia. Aku nampak unta yang besar dia, unta yang besar nak telan.
Jadi orang lain tak nampak macam ni takut dan ni kata mung hampir-hampir nak tunda sini Muhammad dan kata mung ni adalah orang yang pengecut. Lalu orang lain tak cuba untuk membunuh Nabi dengan menggunakan berbagai-bagai cara, tapi tak mampu untuk dibunuh. Kerana Nabi ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pensyariatan ini secara berperingkat, pensyariatan jihad secara berperingkat. Kerana apa? Kerana ketika mana di Mekah tu, bagaimana yang saya ceritakan tadi, umat Islam masih lagi terlalu lemah. Bila umat Islam semakin berkembang dan bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada ketika itu barulah disyariatkan jihad. Jadi bagaimana yang kita telah belajar sebelum ini, kita masuklah sampai kepada hikmah syariatan jihad. Sebagaimana yang kita tahu, peperangan di jalan Allah adalah salah satu bentuk jihad yang ditarifkan sebagai berusaha sedaya upaya untuk memartabatkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan kita berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni, tujuan dia adalah untuk memartabatkan kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau orang menghina Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendaklah mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jihad mempunyai hikmah yang tertentu yang berkaitan dengan umat Islam yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan jihad. Jihad itu mempunyai hikmah yang berkaitan dengan orang yang ditujukan jihad ini, iaitu orang kafir dan segala sekutu mereka. Hikmah di sebalik kewajipan jihad ini yang berkaitan dengan umat Islam ialah supaya kebenaran iman mereka itu terbukti. Kemudian mereka juga dapat melaksanakan sifat kehambaan sebenar dan hanya dapat dicerminkan dengan menanggung kesusahan serta pengorbanan nyawa. Dalam jihad ini kita menanggung segala kesusahan menyebabkan terkorban nyawa. Kemudian kita menafkahkan segala kesenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Kemudian kita sanggup tinggal anak bini kita berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin." Maksudnya, adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga? Ingat boleh masuk syurga. Ingat senang masuk syurga. Maksudnya itulah soalan yang ditimbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Mengingat kamu nak masuk syurga, ingat senang nak masuk syurga. Itu soalan. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Padahal belum lagi nyata secara tindakan kepada Allah orang yang berjihad, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh daripada kalangan kamu. Kerana tak tahu lagi siapakah yang betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belum lagi nyata orang yang sabar. Orang tak tahu lagi siapakah yang sabar untuk menghadapi jihad ini. Siapakah yang sabar, yang boleh sabar dalam berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, bila pergi je tengok musuh dah. Jadi bila lagi tu, maksudnya kita tidak boleh mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai di kalangan sahabat yang kalau kita baca dalam Al-Mutasaqitun Tariqud Da'wah. Maksudnya golongan orang-orang yang tercicir di jalan dakwah. Ramai di kalangan para sahabat yang tercicir di jalan dakwah. Sebabnya di antaranya mereka itu tidak pergi bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjihad. Walaupun seruan jihad itu telah maksudnya dilaungkan, semboyan jihad itu telah dilaungkan, tetapi mereka ini tidak mahu, tidak sanggup untuk meninggalkan kesenangan dunia. Kesenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka tak sanggup tinggal untuk berjihad. Di antaranya kesenangan buah-buahan, kesenangan dengan orang panggil perniagaan dan kesenangan bermacam-macam, kesenangan yang Allah
Dia tak sanggup tinggal berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain yang sanggup mengorbankan segala harta dia. Tak, Abu Bakar sendiri sanggup mengorbankan harta dia. Dan isteri Nabi SAW sendiri, Khadijah, yang merupakan orang bangsawan, tak bangsawan Quraisy yang terkenal dengan kekayaan, sanggup mengorbankan harta, beri harta kepada Nabi SAW semata-mata untuk memartabatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Abdul Rahman bin Auf, Utsman bin Affan dan sebagainya. Di kalangan sahabat-sahabat ini memang terkenal dengan kekayaan, kerana mereka sahabat ini dia terkenal, bangsa Quraisy dia terkenal dengan perniagaan. Jadi kebanyakan daripada sahabat-sahabat Nabi ini dibejak dalam perniagaan. Tapi walaupun dia ini adalah seorang businessman, tapi kekayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia itu dikorbankan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mengira, tidak kira sikit pun. Sehingga kan Sayyidina Umar tu dia tak tinggal sikit pun harta. Yang dia kata Rasulullah wa Rasul, aku tinggal peninggalan aku kepada anak-anak aku ialah Allah dan Rasul. Hebat, hebat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Padahal pada ketika itu tu Sayyidina Umar dia ingat ini dia nak melintas, nak memotong kebaikannya Abu Bakar buat. Maksudnya dia menafkahkan separuh daripada harta. Tapi Abu Bakar lebih hebat, bukan sekadar separuh. Walaupun Abu Bakar tu sedikit harta dia, tapi semua harta yang dia ada dinafkahkan. Kita sekarang ni nafkah, bab nafkah ni susah kita. Sayang, ada perasaan sayang. Saya nak dunia untuk bayar kereta, nafkah. Jadi banyak alasan yang dibutuhkan. Sayang untuk menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang mari minta duit, orang Kashmir ke orang Palestin ke apa tu, isi harga RM20,000 bagi satu riyal. Sanggup bukan senang dapat RM1,000 bagi RM1,000 Allah. Kita tak fikir, maksudnya kita tak memikirkan ganjaran yang akan kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menandakan bahawa kita ni lemah dah, iman kita ni cenderung lemah. Sebab kita tahu dah kesusahan hidup. Tapi alangkah baiknya kalau kita memikirkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita jadi hidup? Sebab kita tak nampak ganjaran. Jadi bila kita nampak ganjaran, barulah kita akan bagi semua hati bagi ekstrim ambil bagi ambil bagi semua hati yang kita ada. Bila kita nampak ganjaran, kalau kita tak nampak ganjaran. Orang pengajar ni ajar ni, pengajar fikir menafkah, dia nafkah kita akan dapat ganjaran yang lebih baik, ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Macam-macam kita ni orang, tapi kita masih lagi tak tahu nak kata macam ni. Dia tak yakin dengan ganjaran Allah, ataupun kita masih lagi sayang kepada harta yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ini hanyalah sementara. Jadi maksudnya kita bukan tak salah, bukan maksudnya salah kita mencari menyimpan harta, tak salah. Tapi bila kita dapat, kita memikirkan juga untuk ganjaran kita di hari akhirat. Kita perlu fikir ganjaran yang akan kita terima di akhirat. Sebab kita suatu masa nanti kita akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini memang tidak boleh dinafikan. Tak. Orang sihat dia, orang sekarang ni tengah sakit ke, orang sekarang ni tengah main bola, membuat apa ke, suatu masa nanti kita akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bekalan yang perlu kita ada di antara sedekah jariah. Jariah dan amalan. Adakah kita rasa dengan amalan yang kita lakukan boleh kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita rasa dengan amalan yang kita lakukan, kita buat hari-hari, buat semayang sunat hingga tahun dan sebagainya, dengan amalan yang kita lakukan, kita boleh masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perlu kita bersedekah. Jadi
Kita rasa kita boleh masuk surga dengan tanpa bersedekah, tak esok. Tetapi alangkah baik kalau kita rasa boleh ke, boleh ke dengan amalan yang kita lakukan, amalan ibadah yang kita lakukan hanya sedikit ini kita dapat masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah baik kalau kita dapat menambah amalan kita itu dengan sedekah jariah. Kemudian dalam pada itu hikmah perang jihad berkaitan orang kafir pula dapat dirasakan apabila wujud unsur tekanan dan desakan pada mereka untuk tunduk kepada agama Allah secara paksa atau sukarela. Jadi pada waktu ini barulah kita nampak tekanan. Hikmah ini dapat dilihat dari beberapa aspek seperti berikut: membebaskan rakyat bawahan daripada cengkaman kuasa pemerintah dan penguasa yang zalim. Maksudnya hikmah di antara hikmah yang pertama ialah membebaskan rakyat bawahan daripada cengkaman kuasa pemerintah dan penguasa yang zalim. Jadi kalau penguasa itu zalim, penguasa itu menzalimi rakyat, menzalimi orang bawahan dia. Jadi pertamanya hikmahnya ialah membebaskan rakyat ini daripada cengkaman pemerintah ataupun pemimpin yang zalim ataupun penguasa yang zalim kepada rakyat. Dalam masyarakat yang tidak melaksanakan perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, golongan yang lemah sudah tentu akan ditindas oleh golongan yang berkuasa. Sebab itu, jika dalam sebuah negara itu pemimpin itu tidak melaksanakan, tidak memperhambakan diri dia kepada Allah. Contohnya pemimpin itu, pemerintah itu memperhambakan diri kepada kuasa, memperhambakan diri kepada kursi, memperhambakan diri kepada waringin dan sebagainya. Pada ketika itu sudah tentu rakyat akan ditindas, dan golongan yang tidak berkuasa ini akan ditindas oleh pemimpin. Jadi dalam kitab ni bukan sendiri saya buat, tapi ini dalam kitab ni, dalam fiqh minhaji ni dia menceritakan dulu. Golongan yang lemah akan diperhambakan sesuka hati dan mengikut hawa nafsu golongan yang berkuasa. Dia berkuasa, dia boleh melakukan golongan yang lemah ni suka. Nak suruh golongan lemah ni buat apa, golongan yang lemah ni buat. Paksa ikut apa ni? Paksa ikut arahan pemerintah, penguasa, kerana dia memegang tampuk kuasa tersebut. Jadi golongan rakyat ni pasti ikut. Kalau dia kata A, dalam petronas ni, kalau bos GM, kalau dia kata hari ni tahun ni tak ada bonus, tak ada, pasti free staff begitu, pasti free. Kerana dia dikuasai oleh mereka yang berkuasa. Kita kena tunggu. Sebaliknya, apabila iman mula bertampak dalam jiwa masyarakat ini, golongan yang berkuasa akan merasa lemah. Jadi bila iman itu ada dalam masyarakat, golongan berkuasa akan rasa lemah. Dia akan rasa lemah kerana pada ketika itu dia tidak memperhambakan kepada kuasa lagi, dia memperhambakan kepada Allah. Golongan yang berkuasa akan merasa lemah dan bertanggungjawab terhadap Allah yang Maha Pencipta dan berkuasa. Mereka akan menghentikan amalan yang zalim dan amalan memperhambakan manusia. Bila ada iman dalam jiwa pemimpin. Tapi kalau tak ada iman, maksudnya dia memperhambakan rakyat ni sesuka hati, memperhambakan ini pekerja dia suka dia. Mungkin kerja ini masuk tujuh tanpa perlu. Pasti itu terpaksa aku dengan arahan orang yang berkuasa. Tapi kalau mereka ni, orang yang berkuasa ni ada iman dalam hati dia tak akan buat begitu. Dia akan ada rasa sifat untuk toleransi dah. Dia akan rasa kita ni adalah manusia yang seperti biasa saja. Manusia masing-masing melakukan kesilapan, masing-masing melakukan kesalahan. Jadi apa yang salah itu perlu dimaafkan. Kita masing-masing ada tanggungjawab.
perlu melakukan tanggungjawab itu. Dia tidak menzalimi. Dalam masa yang sama, golongan yang lemah pula akan merasa bahawa mereka mempunyai kuasa. Kalau tadi, golongan yang lemah tadi, dia tak rasa pun dia ni ada kuasa. Tapi bila iman ada dalam hati rakyat masyarakat itu, dia akan rasa dia ada kuasa dan harga diri kerana keimanan mereka. Sebab keimanan mereka dalam hati mereka tu ada iman, dia rasa dia mempunyai harga diri dan mempunyai kuasa. Mereka meyakini bahawa tiada yang mampu memudaratkan atau memberi manfaat melainkan Allah Taala. Jadi bila mereka semua, kita semua ni yakin bahawa tak ada orang yang boleh memberi manfaat pada kita, tak ada orang yang boleh memberi ganjaran kepada kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita rasa begitu, kita tidak mengharapkan kepada pemimpin, tidak mengharapkan kepada ketua-ketua. Dia yakin bahawa rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda itu hasil daripada apa usaha yang kita lakukan. Sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kita rezeki. Bukan rezeki kita ini duduk di tangan pemerintah. Bagi RM500 ke, bagi RM1 ke, bagi RM5 ke. Kemudian dengan keyakinan ini mereka bebas daripada cengkaman penguasa mereka. Bila mereka yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini yang memberi mereka rezeki dan sebagainya, dia tidak mengharapkan, tidak merasai cengkaman daripada penguasa. Walaupun penguasa itu tekan zalim, tapi dia tetap mengatakan bahawa walaupun dia cekam kita, maksudnya walaupun dia menzalimi kita, tetapi rezeki tetap Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kepada kita. Kerana kita tu dalam hati kita, dalam jiwa masyarakat itu telah dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak akan merasa takut pada ancaman dan ugutan. Takutlah pemerintah hubungannya ke, pemerintah ancam macam mana pun, dia tak takut kerana keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya pelbagai golongan yang berbeza akan menjadi bertambah hampir pula, dan puak-puak yang berlainan menjadi sama. Masing-masing merasakan bahawa mereka semua adalah bersaudara di bawah lindungan kehambaan kepada Allah Taala. Akhirnya mereka rasa dia bersaudara, tak ada apa pun. Semua diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya sementara di atas dunia ini. Baliknya kita dua tak ada beza pun. Hanya pinjaman sahaja. Kuasa itu hanya pinjaman. Jihad adalah pendekatan terbaik untuk mencapai hasrat. Masing-masing merasakan bahawa mereka semua adalah bersaudara di bawah lindungan kehambaan kepada Allah Ta'ala, dan jihad adalah pendekatan terbaik untuk mencapai hasrat. Kedua menimbulkan kesedaran pada seluruh lapisan manusia bahawa bumi ini adalah bumi Allah. Jadi jihad juga di antara hikmah dia ialah menimbulkan atau memberi kesedaran kepada lapisan manusia, lapisan masyarakat bahawa bumi ini adalah milik Allah. Tegakkan bahawa bumi ini al-mulku lillah, segala kerajaan itu adalah segala kerajaan yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Dengan ini undang-undang yang wajib dilaksanakan semestinya undang-undang Allah Azza wa Jalla. Jadi undang-undang yang wajib dilaksanakan di atas muka bumi ini adalah undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia tidak boleh melaksanakan undang-undang berdasarkan ciptaan mereka sendiri. Kita hendaklah bersandarkan kepada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Sesiapa yang tunduk akur kepada undang-undang Allah secara sukarela, bermakna dia telah mendapat keredaan Tuhan dan mencapai kehidupan yang bahagia. Kalau kita, maksudnya kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk kepada undang-undang Allah Azza wa Jalla secara sukarela, maknanya kita telah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau secara paksaan, orang paksa kita ikut undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala dan kita turut undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala itu sebab orang paksa, pada kita tidak akan mendapat kebahagiaan daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana kita turut sebab terpaksa. Kalau ada undang-undang lain, undang-undang yang cipta oleh manusia, aku ikut undang-undang manusia. Tapi kerana paksa aku ikut undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala ni, jadi aku terpaksa. Pada ketika itu, mereka ini tidak akan mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang tidak mahu tunduk, yakni akur secara sukarela, dia perlu dipaksa, dan caranya dia jihad. Jadi bagi orang yang tidak mahu mengikut ajaran Allah Azza wa Jalla, pada asalnya mereka ini wajib diperangi, wajib dijihad. Jadi jika ada yang mendakwa bahawa manusia bebas untuk menganut agama yang dikehendaki dan melaksanakan undang-undang yang diinginkan, katakanlah kepadanya, tiada satu negara pun yang menerima alasan ini daripada rakyatnya apabila mereka diwajibkan melaksanakan undang-undang negara yang berkuasa. Kenapa sesebuah negara dibenarkan mengumpul rakyat yang engkar atau membunuh mereka sekiranya mereka enggan melaksanakannya? Tetapi Tuhan bagi seluruh manusia dan negara tidak dibenarkan untuk menguatkuasakan undang-undang. Jadi kita perlu tahu bahawa di antara hikmah jihad ni ialah kita melaksanakan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak berjihad. Berjihad tu bukan sekadar untuk kita memerangi orang kafir. Bahkan tujuan yang utama adalah kita nak meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jihad itu saja, tak ada maksudnya tujuan, baik tak payah jihad. Umum. Tapi berjihad itu adalah untuk memberi kefahaman kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mahu mengikut Islam ini, bahawa perlunya kita mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tidak mahu mengikut hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senang je sebenarnya. Kita buat bumi sendiri. Ajar-ajar kuku-kuku kertas ni kan, buatkan dengan ni, buat ajar biar jadi bumi sendiri. Lepas tu kita duduk pakat lama-lama, satu-satu tak mau tahu Allah, mai-mai kita pakat buat bumi sendiri. Buat bumi sendiri, buat ajar kan, kita lah kan. Oleh kerana pada ketika itu kita telah mampu melakukan ataupun mencipta bumi sendiri, dan kita duduk ni bukan di atas bumi Allah, pada ketika itu boleh kita tak ambil undang-undang. Lagi mana kita ni duduk di atas bumi yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lagi itulah kita hendaklah mengikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh tidak, iaitu la budda, tidak boleh tidak, kita perlu dan wajib mengikut ataupun melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Antaranya undang-undang hudud, undang-undang qisas dan sebagainya. Wajib kita ikut undang-undang Allah Azza wa Jalla. Jadi kerana benda itu tidak dilaksanakan, sebab itu kita tidak nampak kebaikan, kita hanya nampak keburukan, sebab kita tak dilaksanakan. Yang tahu bila orang curi kat tangan, habis semua. Ya, orang curi tidak nampak pengajaran terbalik. Kenapa orang yang mencuri itu dikekat tangan, dipotong tangan, kita nampak pengajaran. Sebab itulah manusia ini tidak mampu
yang tidak mahu mengikut undang-undang Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tujuan kita mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum Allah Azza wa Jalla ini, perlu berusahalah untuk sama-sama memartabatkan hukum Allah Azza wa Jalla, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla ini, dan kita berdoa moga-moga hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan dapat dilaksanakan di negara kita. Kemudian yang ketiga, menyekat segala faktor yang boleh menimbulkan perpecahan dan permusuhan akibat menolak undang-undang dan hukum Allah, serta menggantikan dengan undang-undang buatan manusia. Apabila manusia tidak tunduk kepada undang-undang mereka, apabila manusia tidak tunduk kepada undang-undang pencipta mereka yang maha mulia, iaitu Allah Azza wa Jalla, mereka terpaksa tunduk, iaitu akur kepada undang-undang buatan mereka sendiri. Negara kita, di negara lain, kebanyakan terpaksa mengikut undang-undang yang telah ditetapkan, yang telah dicipta oleh kalangan manusia sendiri. Orang-orang Nasrani mengikut undang-undang ciptaan mereka, orang-orang Yahudi mengikut undang-undang ciptaan mereka, undang-undang yang telah digariskan oleh mereka. Orang Melayu mengikut undang-undang yang telah digariskan oleh mereka sendiri. Yang sepatutnya kita ikut adalah undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Undang-undang ini pula sudah tentu telah dicemari oleh unsur-unsur kehendak dan kepentingan mereka. Jadi bila undang-undang itu dicipta oleh manusia, sudah pasti pencipta itu dia akan mencipta ataupun dia akan menggariskan rang undang-undang yang boleh menguntungkan mereka. Ya, dia tidak akan mencipta ataupun menggariskan rang undang-undang yang tidak menguntungkan mereka. Sebaliknya, jika undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah syumul, dia merangkumi semua sekali, maksudnya kebaikan yang ada dalam undang-undang Allah. Tapi kalau undang-undang dicipta oleh tangan-tangan manusia, dia akan menggunakan undang-undang itu untuk kebaikan dia, untuk kepentingan. Golongan yang berkuasa akan menindas golongan yang lemah. Keadaan ini akan menimbulkan pertembungan dan pelbagai kelemahan. Orang berkuasa ini sentiasa boleh menindas orang yang lemah, orang yang di bawah kekuasaan mereka. Akhirnya pertembungan ini akan menimbulkan peperangan yang berpanjangan. Yang tidak tahu bila akan berakhir. Dan tidak akan berakhir. Dan kemungkinan tidak akan berakhir. Kerana undang-undang ini dicipta oleh manusia. Baliknya, jika manusia itu menggunakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyelesaian bagi isu ini akan terselesai. Penyelesaian bagi isu ini ialah kembali kepada undang-undang Allah. Dalam banyak keadaan, perkara ini hanya akan dapat dicapai melalui ijtihad. Allah sendiri telah mengungkapkan hikmah di dalam sepotong ayat, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi syirik, dan agama, yakni ibadah, menjadi semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, sekiranya mereka berhenti daripada syirik, maka tidaklah harus ada permusuhan lagi, melainkan terhadap orang-orang yang zalim. Jadi kalau mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah Allah Azza wa Jalla, mereka melaksanakan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, pada ketika itu tidak perlu lagi bermusuhan dengan mereka, kecuali kalau mereka itu masih lagi zalim. Pada ketika itu perlu diperangi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim kepada rakyat, orang yang zalim kepada pekerja, orang yang zalim kepada amah, pembantu-pembantu ini tidaklah diperangi.
Kemudian kita masuk syarat wajib jihad. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan dalam bab syarat wajib jihad. Jadi berjihad ini kena ada syarat-syarat dia juga. Tidak semata-mata bila sebut jihad je kena semua berjihad. Tak, kena tengok jihad. Tak, orang gila tak ada jihad. Tak, orang kafir tidak ada istilah. Jadi kita akan sambung insyaAllah pada minggu hadapan. Jadi apa yang baik daripada Allah Azza wa Jalla dan yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Aku mohon hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.